Salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru dan murid-murid sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang kertas peperiksaan Kangaroo Maths Competition 2018 kategori E-Layer edisi Bahasa Malaysia. Soalan pertama, Leonie mempunyai 10 chalk. Setiap chalk mempunyai salah satu digit berikut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Dia mengecop tarikh bagi pertandingan kangaroo seperti berikut. Berapakah bilangan chalk yang digunakan? Tarikhnya 15 hari bulan 3 2018. Bagi menyelesaikan soalan ini, mari kita senaraikan dulu digit-digit yang digunakan. 1, 5, 0, 3, 2, 0, 1, 8. Selepas kita senaraikan digit-digit berikut, kita dapat kenal pasti terdapat 2 digit yang berulang dan juga digit ini juga berulang. Oleh itu, digit-digit yang berulang itu tidak perlu dikira 2 kali. So, oleh itu kita tinggalkan yang berulang. Okey, katakan yang ni 1, 5, 0, 3, 2, 0 tak perlu sebab kita dah tulis dah sebelum tu, dan sekarang 1 pun tak perlu tulis sebab kita dah tulis awal-awal. 8. Kesemuanya 6 digit digunakan. Jawapannya B, 6. Soalan nombor 2. Gambar berikut menunjukkan 3 anak panah yang berterbangan dan 9 belon yang tidak bergerak. Apabila suatu anak panah mengenai suatu belon, belon tersebut akan pecah dan anak panah tersebut akan terus terbang pada arah yang sama. Berapakah jumlah bilangan belon yang akan dipecahkan oleh anak panah? Di sini terdapat 3 anak panah dan setiap anak panah akan terbang mengikut lorong ini, laluan ini. Oleh itu, semasa anak panah pertama gerak, dia akan pecahkan belon ini dan belon ini. Oleh itu 2 belon. Di sini pula anak panah kedua, belon ini dan belon ini. 2 anak panah juga. Selepas itu di sini juga anak panah ketiga 2 belon. So 2 lagi belon di sini. Oleh itu ketiga-tiga belon ini akan memecahkan 2 belon setiap satu. Oleh itu, jumlahnya 6 belon. Seterusnya, soalan nombor 3. Susan berumur 6 tahun. Abang Susan adalah setahun lebih tua. Adik perempuan Susan adalah setahun lebih muda. Apakah hasil tambah umur bagi 3 adik-beradik tersebut? Di sini, Susan dinyatakan 6 tahun. Abang Susan setahun lebih tua, oleh itu 7 tahun. Adik Susan setahun lebih muda daripada Susan, oleh itu 5 tahun. Ketiga-tiga tahun ini ditambah akan menjadi 18 tahun. So, hasil tambah umur jawapannya 18, C. Soalan 4. Rajah berikut menunjukkan 5 skru dalam satu blok kayu. 4 daripada skru tersebut adalah sama panjang, manakala satu lagi skru adalah lebih pendek. Skru manakah yang paling pendek? Di sini, melalui
ketika kita melihat skru-skru ini, terdapat satu persamaan di antara skru-skru ini, di mana skru-skru ini diletakkan pada aras yang menaik, dan yang ini juga akan menaik seperti yang ditunjukkan di sini. Mengikut skru pertama mempunyai lebihan di atas dan di bawah, di mana skru kedua dia meningkat lagi, dia naik sikit. Oleh itu dia akan lebih, bahagian atas akan menjadi lebih dan bahagian bawah akan kurang. Ikutkan di sini, skru nombor 1 sama panjang. Bahagian di atas skru 1 ini ialah sama dengan skru nombor 5. Tetapi kita tidak nampak alur yang terdapat di sini. Alur yang terdapat di sini tiada di sini. Oleh itu 5 ialah skru yang paling pendek. 5. I jawapannya. Soalan nombor 5. Gambar ini menunjukkan Sophie sang kumbang. Gambar manakah bukan menunjukkan Sophie? Memandangkan kita perlu mengira setiap kumbang yang mempunyai 7 bintik hitam. Tetapi Sophie ini diputar, bahagian titik pada sebelah kiri iaitu 3 titik akan sama juga jika diterbalikkan, dipusingkan. 3 bintik di bahagian kiri Sophie akan sama jika diputarkan. Tetapi untuk D, jika diputarkan, pilihan D menunjukkan 4 titik di sebelah kiri yang menjadikannya bukan Sophie. So D ialah bukan Sophie. Seterusnya, soalan nombor 6. Lucy melihat sekeping kertas yang menjadi separuh. Kemudian dia memotong sebahagian daripada kertas tersebut seperti ditunjukkan. Apakah yang akan dilihat olehnya apabila dia membuka lipatan kertas tersebut? Untuk menjawab soalan ini, kita perlu lukis bahagian yang kita nampak di sini. Kita lukis balik di sebelah sini. Jika dilukiskan seperti ini, akan menunjukkan D sebagai jawapannya. Sebab kita buka lipatan, dia akan menjadikan bulatan di sini, dan yang 3 bucu ni akan 3 seperti separuh bintang ni, dia akan muncul di sini. So D ialah jawapannya. Soalan nombor 7. Diana mengambil bahagian dalam pertandingan memanah. Pada giliran yang pertama, Diana mendapat 12 markah dengan 3 anak panah raja kiri. Pada giliran yang kedua, dia mendapat 15 markah pada raja tengah. Berapakah markah yang didapatinya pada giliran yang ketiga, raja kanan? So, soalannya berapakah markah yang Diana dapat pada raja yang ketiga, iaitu ke kanan. So, untuk ni dia mendapat 12 markah. Jika 12 markah bermaksud setiap satu anak panah akan membawa markah 4. 12. Oleh itu, kawasan di sini jika terkena anak panah, ia akan memberikan 4 markah. Dengan bantuan maklumat ini, kita bandingkan markah di sini. Markah di tengah kita dapat, Diana dapat 15 markah. Oleh itu, 4 akan menjadi 8. 15 tolak 8 ialah 7. Jika di bahagian kawasan hitam, ia akan memberikan 7 markah. Untuk raja ketiga, iaitu raja sebelah kanan, kesemua 3 anak panah terkena pada bahagian kawasan hitam. Oleh itu, setiap satu anak panah akan membawa 7 markah.
So 7, 7, 7, 21. Jawapannya D, 21. Soalan nombor 8. Mike menyiapkan meja makan untuk 8 orang tetamu. Dia mahu mengidangkan setiap tetamu dengan susunan yang betul, iaitu garpu di sebelah kiri pinggan dan pisau di sebelah kanan. Berapakah ramaikah tetamu yang mendapat susunan yang betul? Jika diikutkan dengan maklumat yang diberikan, sebelah kiri ialah garpu dan pisau di sebelah kanan. Sebelah kiri ialah garpu. 1, 2, 3, 4, 5. Oleh itu, 5 tetamu boleh mendapat susunan yang betul. Jawapannya 5, D. Soalan nombor 9. Roberto membuat pelbagai reka bentuk menggunakan beberapa jubin seperti berikut. Berapa kebilangan reka bentuk di bawah yang boleh dibuat olehnya? Jika diikutkan, bilangan bintang perlu sama dengan bilangan bulatan. Dengan bulat perlu ada sama banyak. Oleh itu, jika dikira 1, 2, 3, 4, 5 bintang, 1, 2, 3, 4, 5 bulatan. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bintang. Yang ini salah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Betul. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul. Hanya bentuk ini yang tidak dapat dibentuk oleh jubin tersebut. Oleh itu, hanya 4 reka bentuk yang boleh dibuatnya. Jawapannya D, 4. Seterusnya, soalan 10. Albert mengisi kotak-kotak berikut menggunakan 5 gambar berikut. Setiap gambar muncul sekali sahaja pada setiap lajur atau setiap lajur dan setiap baris. Beberapa gambar tidak ditunjukkan. Gambar manakah yang mesti Albert isikan pada kotak dengan tanda soal? Jika diikutkan untuk soalan ini, apakah yang tertinggal? Tanda soalannya di sini. Iaitu kita perlu selesaikan ataupun isikan bilang kotak-kotak yang kosong ini dahulu. Selepas itu baru kita boleh dapat soalan ini. Kotak tanda soal. Oleh itu jika diikutkan di sini terdapat 2 kotak ini, haiwan ini tidak terdapat di sini. Tetapi di sini pula ikan hiu ada di sini. Oleh itu gambar ikan hiu tidak boleh muncul di sini. Oleh itu yang gambar badak akan ada di sini, ikan hiu di sini. Jika ikan hiu di sini dan badak di sini, untuk tanda soal pula, jika badak di sini, badak tidak boleh muncul di sini. Oleh itu badak di sini. Jika badak di sini, hanya tinggal yang bentuk hantu ataupun bentuk ni yang tertinggal. Oleh itu bentuk ini akan muncul di sini. Jawapannya A. Seterusnya, soalan nombor 11. Tom mempunyai 2 jenis bentuk seperti yang ditunjukkan dengan warna kelabu. Berapakah bilangan bentuk yang diperlukan oleh Tom untuk membuat bentuk bot seperti ditunjukkan pada raja di bawah? Jika diikutkan dengan gambar raja ini, kita perlu ikutkan gambar raja ini, saiz gambar raja ini, iaitu berapakah kotak yang penuh? 1, 2, 3, 4 kotak yang penuh di bawah ya. So 1, 2, 3, 4 kotak. 4 kotak penuh, iaitu dari sini sebelah sini akarannya. Selepas itu dari sini 2 kotak, dan untuk ini 1, 2, 3, 4 kotak penuh, iaitu dari sini ini pula
dan selebihnya ialah 1. So 1, 2, 3, 3 trapezium. Selebihnya 1, 2, 3, 3 segi 4 sama. Oleh itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bentuk kesemuanya. Soalan 12. Raja ini telah disongsangkan warnanya. Kemudian raja ini telah diputarkan. Apakah rupa raja baru yang terhasil? Jika yang ini diterbalikkan, disongsangkan warnanya, kesemuanya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulatan kecil. 6 bulatan, 6 bulatan. So, kalau jika kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salah. 1, 2, 3, 4, 5, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin betul. 1, 2, 3, 4, salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mungkin betul. Ada dua pilihan, C dengan E. Di sini mereka telah pun menyatakan ia diterbalikkan. Jadi dia terbalikkan. Dan juga bulatan ini, dua bulatan ini, katakan ini yang terdapat lingkaran bulatan putih, dalamnya bulatan hitam. Yang ini berjauhan daripada bulatan-bulatan lain. Memandangkan untuk pilihan C, bulatan ini dekat sangat dengan bulatan tersebut jika disongsangkan warna. Oleh itu D ialah jawapan yang betul. Sebab bulatan-bulatan lain berjauhan daripada bulatan ini. Sama seperti gambar yang dirujuk. Oleh itu E jawapannya. Soalan seterusnya, soalan 13. Peta sang arnab mempunyai 20 biji lobak. Ia memakan 2 biji lobak setiap hari. Ia memakan lobak ke-12 pada hari Rabu. Pada hari apakah dia mula memakan lobak tersebut? Kita perlu membuat satu lakaran jadual seperti ini. Inilah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Oleh itu, kita diberikan maklumat iaitu pada hari Rabu, arnab tersebut telah memakan lobak ke-12. Tetapi setiap hari, arnab tersebut akan memakan 2 biji lobak. Oleh itu, 6 hari digunakan untuk menghabiskan 12 lobak. Oleh itu, ini merupakan hari ke-6, hari ke-5, hari ke-4, hari ke-3, hari ke-2, hari pertama. Iaitu Jumaat. Arnab ini memakan lobak pertamanya. Jawapannya E, Jumaat. Soalan ke-14. Terdapat 8 bunga di dalam suatu taman. Beberapa serangga, rama-rama dan pepatung telah hinggap pada bunga-bunga tersebut. Terdapat tidak lebih dari 1 serangga pada setiap bunga. Lebih separuh daripada bunga tersebut telah dihinggapi serangga. Bilangan rama-rama yang hinggap pada bunga adalah 2 kali bilangan pepatung yang hinggap pada bunga. Berapakah bilangan rama-rama yang hinggap pada bunga? Di sini, bagi menyelesaikan soalan ini, kita diberikan maklumat 8 bunga. Jika 8 bunga, terdapat tidak lebih daripada 1 serangga pada setiap bunga. Maksud 5, 6, 7 ataupun 8. Bilangan rama-rama yang hinggap pada bunga adalah 2 kali bilangan pepatung yang hinggap pada bunga. Oleh itu, jika dikira berdasarkan model yang diberi, bilangan rama-rama adalah 2 kali ganda bilangan pepatung. Oleh itu, untuk pengiraan ini hanya 6 dapat diambil untuk membahagikan kepada dibahagi dengan 3. 6 bahagi 3 dan terdapat 2 kali ganda. Oleh itu, darab dengan 2 akan memberikan
4 sebagai jawapan. Model ini ditunjukkan di sini. Model ini telah dilukis untuk menunjukkan bilangan 3, iaitu 2 kali ganda. 2 kali ganda ialah rama-rama dan sekali ialah pepatung. Oleh itu, ini ialah pembahagian untuk 3. Jawapannya 4. C. Soalan seterusnya, soalan nombor 15. Kapten Cook berlayar dari Easter melalui semua pulau dan kembali semula ke Easter. Jarak perjalanan tersebut ialah 100 km. Jarak antara desert dan lake adalah sama dengan jarak antara Easter dan Flower melalui volcano. Berapakah jarak dari Easter ke lake? Untuk selesaikan soalan ini, jarak antara volcano dan Flower adalah 26 km tolak dengan 17 km. Akan memberikan jarak antara volcano dengan Flower, di mana dalam pengiraan ini telah disebut jarak antara desert dan lake adalah sama dengan jarak antara Easter dengan Flower. Easter dengan Flower sama dengan desert dengan lake. Oleh itu, 26 tolak 17 akan memberikan jawapan 9 km, iaitu volcano dengan Flower. Untuk mendapatkan Easter ke lake, kita hanya perlu menambahkan ke semua jarak yang diberikan dan tolak dengan jarak keseluruhan, iaitu 100. 17 km, 9 km, 15 km, 26 km, untuk pengiraan 17 km tambah 9 km tambah 15 km tambah 26 km tolak dengan 100 km yang jumlah jaraknya 17 km, 9 km, 15 km, 26 km. Kesemuanya jumlah jarak-jarak ini akan memberikan kita 67 km. Jumlah keseluruhan ialah 100 km. 100 tolak 67 km akan memberikan 33 km. Jawapannya 33 km. D. Seterusnya, nombor 18. Setiap bilik di dalam rumah Kangka adalah bernombor. Baby Roo masuk dari pintu utama melalui beberapa bilik. Baby Roo masuk dari pintu utama melalui beberapa bilik dan keluar dari rumah tersebut. Nombor bagi bilik-bilik yang dilaluinya sentiasa meningkat. Dari pintu manakah dia keluar dari rumah tersebut? Oleh itu, disebutkan di sini, Baby Roo melalui bilik-bilik yang nombornya meningkat. Oleh itu, laluannya terdapat 2 laluan yang dapat dilalui oleh Baby Roo, iaitu sebelah sini. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D. Manakala satu lagi laluan. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D juga. Oleh itu, jawapannya D. Soalan nombor 17. 4 bola mempunyai berat 10 gram, 20 gram, 30 gram dan 40 gram. Bola yang manakah mempunyai berat 30 gram? Dipenimbang di sebelah kanan, B tambah D ialah C. Oleh itu, ia memberi kita pilihan antara 10 tambah 20 tambah menjadi 30 atau 10 tambah 30 menjadi 40. Jadi, C adalah antara 30 atau 40. C antara 30 atau 40 gram. Di penimbang sebelah kiri pula, kita peroleh A tambah B besar daripada C tambah D, yang memberi maksud 40 tambah 20 lebih besar daripada 30 tambah 10 atau
40 tambah 30 lebih besar daripada 20 tambah 10. Maka C sepatutnya ialah 30 gram. Oleh itu, C ialah jawapannya. Soalan nombor 18. Pita yang ditunjukkan pada raja berikut adalah dikancing dengan 5 cara. Sebagai contoh, raja di bawah menunjukkan pita tersebut dikancing pada satu lubang. Berapakah beza panjang pita yang dikancing pada satu lubang dengan pita yang dikancing pada kesemua 5 lubang? Untuk soalan ini, kita cuba untuk mencari kes yang termudah terlebih dahulu, iaitu berapakah beza panjang pita yang dikancing dengan satu lubang dibanding dengan pita yang dikancing dengan 2 lubang. Jadi, kita dapati hasilnya ialah panjang antara 2 lubang yang bersebelahan iaitu 2 cm. Sebenarnya ialah 2 cm. Maka, pita yang dikancing dengan satu lubang adalah lebih panjang daripada pita yang dikancing dengan 5 lubang iaitu sebanyak 2 kali 4 iaitu 8 cm. Jawapannya B, 8 cm. Soalan seterusnya, soalan nombor 19. Segi empat tepat yang besar berikut dibahagikan kepada beberapa segi empat sama dengan saiz yang pelbagai. Tiga segi empat sama yang paling kecil masing-masing mempunyai luas 1. Apakah luas segi empat tepat yang besar berikut? Di sini 3 akan menjadikannya 4. Ini akan menjadi 7. Sebab 4 tambah 3 7. Di sini 7. Di sini pula 3. 7 3 akan menjadi 7. Ini 7. 7 dengan 4 akan menjadikan 11. Oleh itu, luas segi empat tepat yang besar itu ialah hasil tambah luas 3 unit segi empat sama dan A tambah B tambah C tambah D, iaitu luas segi empat sama ialah luas segi empat tepat yang besar itu ialah hasil tambah luas 3 unit segi empat sama dan A tambah B tambah C dan tambah D memberi 33 tambah 44 tambah 77 tambah 1111 dan ianya sama dengan 12 tambah 16 tambah 49 tambah 121 memberikannya 195. Oleh yang demikian, jika ditambah, ia akan memberikan kita 195 dan ia perlu ditambah dengan 3 unit yang diberikan pada awal, iaitu yang ini. Jika ditambah 198. Jawapannya D, 198. Soalan terakhir, iaitu soalan 20. Dalam satu permainan video, musuh terakhirnya ialah suatu robot dengan beberapa kepala. Untuk menewaskan robot tersebut, kita perlu memotong semua kepalanya. Jika kita memotong 3 kepala, 1 kepala baru akan muncul. Kita hanya boleh menewaskan robot tersebut dengan memotong 13 kepala kesemuanya. Berapakah bilangan kepala robot tersebut pada awalnya? Untuk mencari penyelesaian bagi kes ini, kita beritahu setiap 3 potongan menyebabkan 3 kepala dipotong dan 1 kepala tumbuh semula.
Jadi, setiap 3 potongan mengurangkan kepala sebanyak 2. Oleh kerana kita mahukan sejumlah 13 ke semua kepala yang dipotong. 3, 3, 3, 3 dan 1. Ini bermakna bilangan kepala berkurang sebanyak 4 kali dan potongan terakhir menyebabkan kepala terakhir dipotong. Jadi, bilangan kepala pada permulaan permainan adalah 2, 4 kali 4 tambah 1, iaitu 9. Ini disebabkan untuk setiap bilangan potongan akan memberikan 2 potongan kepala. Oleh itu, 1 potongan terakhir tambah dengan 2 kali potongan kepala menjadikan 9. Jawapannya B, 9. Jika terdapat apa-apa soalan, sila catat pada ruang komen di bawah. Tolong subscribe dan like channel ini. Sekian, terima kasih.